syukur di atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Apakah kamu memerangi Allah ketika Namrud bin Kan'an memerangi? Allah telah mengirimkan nyamuk dan akhirnya nyamuk ini pun membunuhnya. Allah SWT berfirman, wa in yaslubuhumuz dzubabu syai'an la yastanqidhuhu min dha'fat talib wal matlub. Dan jika lalat itu merampas sesuatu daripada mereka, tiadalah mereka dapat merebutnya kembali daripada lalat itu. Amat lemah yang menyembah dan amat lemah pula lah yang disembah. Ini nak menjelaskan bagaimana keadaan manusia. Allah bagi perumpamaan lalat. Makna manusia nak kira lemah dia tu, kalau sampai lalat ambil pun, maka dia tak boleh nak ambil balik. Nak cerita begitulah perumpamaan. Memanglah sekarang kalau lalat nak ambil benda pula, takkan lalat nak ambil kereta pula. Makna Allah nak bagi perumpamaan manusia ni dia tak ada benda pun. Sebab itu Allah SWT hantar kepada Namrud, ya, yang manusia yang rasa bau dirinya Tuhan, ya. Namrud ni, saya ingat kisah yang tuan-tuan sedia tahu. Bila Nabi Ibrahim AS, ya, Nabi Ibrahim AS tuan, kita dah sebut dahulu bahawa seorang Nabi yang bijak, ya. Pasal dia seorang Nabi yang suka berfikir, ya. Sebab itu bila Namrud sebut kepada Nabi Ibrahim AS bahawa aku Tuhan, ya, maka Nabi Ibrahim AS nyatakan kepada Namrud supaya datangkan bukti. Maka disuruhnya panggil dua orang. Seorang disuruh balik dan seorang lagi dipancung. Kata Namrud, seorang balik hidup, aku benarkan dia hidup, dan seorang lagi mati, maka aku menghidup dan mematikan. Ini pandai dia buat calculation mudah je. Kata Nabi Ibrahim, kalau begitu beginilah, cuba kau alihkan matahari yang terbit daripada timur pergi ke barat, kau terbalikkan dia pula daripada barat pergi timur. Menong kawan tu. Nak menunjukkan bahawa manusia ni sebenarnya lemah, tetapi dia rasa dengan kadang-kadang dia dapat nikmat tu. Namrud kan dapat nikmat. Apa nikmat dia dapat? Kuasa. Jadi manusia jadi lupa. So itu kadang-kadang tuan-tuan, kita ni minta, rajin-rajin minta. Bila kita dapat, Allah Ta'ala bagi banyak, kita kena, ya Allah, jangan kau jadikan ni ujian aku. Jangan seronok je. Bukan maknanya dapat tu turun menangis, dah melalak pula. Apa hal awak ni hari ni melalak je? Saya disuruh naik pangkat bang. Ya Allah. Kan, dah habis semua satu kampung datang melawat. Panggil telefon adik-beradik, tolonglah datang tengok kakak kau ni. Tengoklah apa ni adik kau ni. Apa hal ni kak? Bos suruh saya naik pangkat, jadi GM pula sekarang ni. Habis apa hal? Tak tahulah ni, tak tahulah, memang sedih tu ni, sedih. Tak, bukan begitu. Jangan tak ada kerja begitu pula. Makna bergembira-gembira lah bila Allah Ta'ala bagi lebih nikmat tadi, tapi kena menung. Ya Allah, jangan sampai ini jadi suatu ujian. Sebab kadang-kadang tuan-tuan, nikmat ini dia boleh bertukar menjadi ujian kepada kita. Sebab itu Namrud Allah uji. Cuba kalau dia tidak jadi seorang raja, dia termasuk tak dalam kisah sejarah kehidupan manusia-manusia yang derhaka kepada Allah Ta'ala? Masuk tak masuk? Tak masuk. Tapi oleh kerana dia raja, maka ketika itu dia lupa bahawa nikmat yang dia dapat itu hanya semata-mata satu ujian daripada Allah SWT. Sama juga, kita pun begitu juga. Kita dapat nikmat harta, nikmat kedudukan, jawatan, kadang nikmat rupa, muka, apa bukan muka, apa dipanggil ni, paras rupa. Ada orang baru ni saya jumpa dan satu kuliah, menggali dia ustaz jugalah. Saya ingat saya jumpa dia tu, saya ingat sebaya dengan saya. Rupanya 2 tahun lagi 50. 2 tahun lagi umur dia tu 50, tapi muka macam 30-an. Pecah rahsia pula. Tak, maknanya begitu tuan-tuan. Sampai isteri tu malah layan nak tahu je. Pasal orang puji suami dia tu ingat
30-an. Sedangkan umur dia 2 tahun lagi, kalau tak silap saya 50. 2 tahun lagi 50. Anak dah 20 lebih dah. Tapi tengok, kadang-kadang ada orang rasa dia muda, dia ke mana? Kan? Dia rasa dia muda, walaupun umur tu dah, tapi duk tengok kat cermin, nampak jambu lagi lah kata dia. Nampak muda lagi. Jadi orang lupa. Bila lupa, sebab itu orang, dia bila kita ni tuan-tuan, standard lah, bila kita rasa hidup dunia ni lama lagi, kita tak berapa nak rajin dekat dengan Allah. Itu memang dia panggil sunnahnya manusia ni begitu. Tapi bila dia rasa nak mati dah, dia akan rapat dengan Tuhan dia. Allah Ta'ala sebut begitu dalam Quran. Allah Ta'ala kata bila ketika dia di lambung umbah, dia kata matilah aku ni, matilah. Walaupun dia tak menyembah Allah, dia tak minta daripada Tuhan-Tuhan dia. Dia kata apa? Wahai Tuhan langit dan bumi. Dia tak panggil lagi Tuhan. Yang kalau orang yang menyembah jasa-jasa, orang yang menyembah Buddha-Buddha, orang menyembah dewa-dewa, tak panggil dah. Dia panggil siapa? Wahai Tuhan langit dan bumi, kalau kau selamatkan aku, memang tidak ada yang boleh selamatkan melainkan kau. Nampak? Ini Allah Ta'ala sebut. Sebab itu manusia ni bila sampai satu saat, dia akan kembali kepada Allah Ta'ala. Sebab itu kita kadang-kadang bila kita lupa nikmat tu, menyebabkan kita jauh. Kita tak rasa bahawa kita sebenarnya sudah tu, tapi pasal oleh kerana kita nampak kita kelihatan muda tadi, menyebabkan nikmat tadi menjadi suatu ujian kepada kehidupan kita. Ni Allah Subhanahu Wa Taala benar-benar murka kepada mereka, maka Allah pun mengirimkan seekor tikus. Lalu tikus ini melubangi tembok mereka, maka tembok itu pun roboh. Akhirnya mereka dibinasakan oleh air sehingga menjadi huru-hara. Anak-anak kecil menangis, orang tua menangis, kaum perempuan juga menangis. Tetapi penyesalan di waktu itu tidak akan berguna lagi. Begitu juga dengan orang yang keluar dari syariat Allah, yang geram dengan syariat Allah, yang murka kepada Allah, maka kehancurannya itu terjadi dengan sesuatu yang sangat hina dan rendah sekali, supaya dia mengetahui kadar dan darjat dirinya. Wahai saudara-saudaraku di jalan Allah, sesungguhnya segala nikmat yang Allah berikan kepada kita tidak akan terpelihara dengan melainkan kita bersyukur kepadanya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmatmu. Jika kamu mengingkari, maka sesungguhnya azabku amat pedih. Tuan-tuan sekalian, bila kita sebut tentang nikmat lah, nikmat ni dia lebih umum. Kalau kita cerita harta je, dia khusus. Nikmat ni macam-macam. Kita ada nikmat berkeluarga, tu nikmat tu. Berkeluarga tu nikmat. Kita ada nikmat bermasyarakat, tuan-tuan. Bermasyarakat tu nikmat. Kan? Ada orang hidup sengsara, masyarakat pulau, sengsara. Kita ada nikmat keamanan, aman. Kan? Kita ada nikmat apa lagi? Sebab itu kita sebut di awal, wa in ta'uddu ni'matallahi, kalau kita nak hitung, la tuhsa, takkan kita boleh hitung. Cuma soal nikmat ni, bagaimana kita nak pastikan nikmat tu sentiasa ada pada kita? Itulah jadi soal. Nikmat ni kita dah tahu dah. Itu nikmat macam-macam. Nikmat keluarga tadi. Macam mana cara supaya ada orang kita tengok cerai-berai, ada orang bergaduh, berperang, kita dapat nikmat tu. Balik rumah hati tenang, suami isteri tenang, isteri dapat suami yang tenang. Bagaimana nak pelihara nikmat tu? Kita ada harta kita tak pernah orang kacau. Betul tak? Rumah tak pernah kena curi pun sejak daripada beli sampai sekarang. Sampai kadang-kadang malas nak kunci. Buat letih kunci. Gitu sekali kan. Kalau dah terlampau tak ada orang nak curi lah kan. Nah, kereta dulu mula-mula beli bukan main kita jaga kan. Masuk parking lock. Dia punya apa? Brake dia lock. Dia punya steering kan. Masuk parking letak. Kadang ada orang dia siap rantai lagi dengan rantai. Tak semua. Dia rantai dekat tayar tu. Masukkan rantai, ikat dekat dia punya pagar.
Pasal apa? Kalau orang start tak sedar, tapi kalau orang tu reverse, tercabut dengan pagar-pagar sekali. Confirm sedar. Tak nak cerita mula-mula dapat lepas tu kita dah lupa dah kan. Kadang bukannya steering tak lock, bukannya brake tu tak lock, kadang bukan kereta tak lock, dengan kunci-kunci dalam kereta sekali. Bangun pagi so astagfirullahalazim. Kan? Tu yang canggih. Jadi nak sebut ni kadang-kadang tuan-tuan, nikmat ni kita nikmat tu kekal. Ada. Tapi macam mana kita nak supaya nikmat ini berterusan? Sebab itu nikmat ni tuan-tuan, dia boleh berterusan bila kita nikmat ini kita kembalikan kepada Allah Ta'ala. Itu je cara dia. Duit yang kita ada, anak bini yang kita ada, keluarga kita ada, semua sekali kita kena bagi balik pada Allah Ta'ala. Bukan bagi itu maknanya tuan-tuan dapat gaji itu bagi kepada Allah Ta'ala, bagi masjid ambil terus semua. Kan? Bukan begitu. Maknanya ni yang kita sebut ni, la in syakartum, kalau kau bersyukur dengan nikmat itu. Kan? Lepas tu kita ada harta, bersyukurlah. Gunakan harta itu untuk agama. Itu kaedahnya. Saya baru dapat berita satu orang, saya cukup kenal lah, rapat. Seorang yang kaya. Kaya sungguh tuan-tuan. Pasal dia ada rumah harga juta-juta je. Rumah dia. Perniagaan dia pun juta-juta. Ya. Kalau projek tu tak ada yang 10 juta. Semua main 60 juta, 80 juta, 100 juta. Main gitu. Dia macam kira duit RM100 macam tu je. Kaya sungguh. Baru ini, setelah lama lebih kurang 10 tahun tak dapat jumpa. Ya. Walaupun dia orang kaya, tapi dia orang yang baik lah, tawaduk. Ya. Jadi keluarga dia tu saya jumpa dengan anaknya. Jadi dia tanyakan macam mana tentang keluarga dan sebagainya, bagaimana tentang ayah, perniagaan ayah. Dia kata sekarang dah berubah, kata dia. Ya. Sebab sekarang ni ayah dia dianiaya. Ya. Misalnya orang bisnes kan. Jadi daripada kaya dulu, dia tak, hari ni bangkali taklah jatuh miskin, tetapi taklah sekaya dulu. Dulu tuan-tuan, kereta ni siap dengan kapal dalam rumah. Bot laut. Bukan sampan tu. Kan? Kita sampan banyak kan, 4 sekali dalam rumah. Ini bot laut dalam tu. Bot laut dalam tuan-tuan, duduk dekat rumah. Bukannya kereta je, bot laut dalam pun ada. Apa yang tak ada kat rumah tu. Tetapi hari ni Allah tarik balik nikmat tu. Ya, tapi alhamdulillah barangkali mungkin sebab itu berubah keluarga tadi, nampak pergi kepada kebaikan. Saya pun tengok anak-anak dia jadi confused jugalah. Ya, misal yang dulu kalau pakaian tu masya-Allah, tabarakallah. Kan? Sekarang semua alhamdulillah pakaian yang sopan. Ya, pakaian yang elok, bertudung, menutup aurat. Yang lelaki pun begitu. Dari segi pergaulan. Saya nak sebut tuan-tuan, kadang-kadang ni lah, bila kita nikmat ni kita lupa nak bagi balik pada siapa, Allah akan tarik balik. Wala in kafartum, kata Allah Ta'ala, inna azabi la syadid. Sama juga, kalau kita ada kesihatan, apa yang kita ada, kita tak gunakan untuk Allah Ta'ala, tunggu. Ya. Yakin ni, ini ayat Quran, ni bukan ustaz yang cakap. Jadi kita ni tuan-tuan, kita kadang-kadang kan degil kan. Kadang degil kan. Tapi kadang kena menung juga ayat ni. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Sekiranya engkau lupa, engkau leka, engkau kufur, ingat azabku pedih. Saya tertarik dengan Katrina Ross. Ini bukan saya tertarik tu mana terpikat, tak. Apa yang disebut dia kan, dia sedar bila Allah Ta'ala komakan dia kan. Kemudian daripada itu dia bangkit daripada koma, dan akhirnya dia sedar bahawa kehidupan ni kena balik kepada Allah Ta'ala. Dan Katrina Ross ni tuan-tuan, bila dibawa pergi ceramah-ceramah untuk kaum wanita ni, insya-Allah sambutan cukup hangat. Kalah ustazah pilihan kan. Kenapa nak sebut? Saya tanyakan sendiri pada orang yang menganjurkan tu, dia kata, Ustaz, Katrina Ross ni memang lawa sungguh Ustaz.
Kata dia lah, saya tak tengok. Dia kata, saya pun tak tahu pasal orang duk sebut Katrina Ross. Tak, bukan soal dia tu, tetapi nak sebut bahawa dia masih lagi lawa. Dia tidak gunakan lagi apa yang Allah Ta'ala bagi tu untuk kembali lawan Allah Ta'ala balik. Itu maksud dia. Nampak tuan-tuan? Ya? Sebab itu apa yang kita dapat ni, hidup-hiduplah, tetapi kita kena ingat ke mana kita nak pusingkan, ke mana kita nak halakan, mana yang kita nak aruskan apa yang Allah Ta'ala bagi ni. Sebab itu cara untuk kita mengekalkan nikmat ni. Saya sebut baru ni dalam satu kuliah, saya kata kita kena ingat kita ada anak, kita ada suami, ya? Kita kena bagi, kalau suami kita ni boleh digunakan untuk agama, bagi dia. Kalau kita ada isteri yang boleh digunakan untuk agama, bagi. Dan kalau kita suami isteri boleh guna untuk agama, bagi, korban. Atau kadang-kadang kita ada anak yang boleh kita guna untuk agama, bagi. Sebab tu saya teringat apa disebut tentang Anas bin Malik. Anas bin Malik ni dia dibagi oleh mak dia, walaupun kisahnya kecintaan kepada Nabi SAW. Tapi Anas bin Malik ni, mak dia bila sambut Nabi SAW, ketika tu dia kata dia tak tahu benda nak cari benda yang dia boleh bagi untuk Nabi. Kisahnya tuan-tuan, dia cintakan Nabi, tetapi nak sebut bahawa dia bagi anak tu untuk agama. Dia ada anak, dan anak tu untuk agama. Tapi dia bukan untuk agama saja, dia untuk Nabi. Dia suruh Anas bin Malik ni khidmat untuk Nabi SAW. Maknanya kita ni kena begitu tuan-tuan. Allah bagi anak ramai kan, 8 anak. Besar dah anak-anak, pandai-pandai, bijak-bijak. Dia kena gunakan untuk agama. Jadi anak kita ni kita mesti impakkan dia juga. Bukan harta saja. Ramai orang silap, orang rasa harta saja kita kena bagi untuk agama. Oh, saya banyak sedekah Ustaz, banyak. Tapi bila suami dia nak duduk masjid lebih lama sikit, dia mula komplain. You ni dah lah kat rumah tak rajin ada. Bila ada dekat rumah, you melepak je kat masjid. Duduklah di rumah ni. Boleh I tengok muka you, you menengok muka I, kan? Suami kata, you nak tengok muka I tak kisah, tapi you suruh I tengok muka you tu masalah lah. Tak, maknanya tuan-tuan, kita kena faham, dia bukan soal harta saja. Tak. Satu, kalau kita ada suami ni, kalau ada isteri yang aktif untuk kerja-kerja agama ni, carry on, bagi. Ya, macam inilah. Ini ada yang penggerak-penggerak ni. Saya pun tak tahu ni kuliah muslimat ke, kuliah muslimin ke. Pasal yang menggerakkan ni saya pun tak tahu muslimin ke muslimat ke, memang part of je. Dia jawatan kuasa dia. Oh, dia bahagian dia tu. Okey lah tu. Kan? Tak, maknanya orang yang menggerakkan ni, maknanya kalau dia ada suami, maknanya suami kena consider tu. Dia kerja agama ni bukan mesti ceramah saja. Tak. Kalau semua ceramah, siapa yang nak tengok? Semua ceramah. Ustaz cepat sikit Ustaz, turn kami pula ni. Kan, payah pula. Nak ada bahagian dia tuan-tuan. Macam umpama, tak payah jauh lah tuan-tuan ni. Ibu-ibu yang ada ni, kaum muslimat yang ada, mungkin balik lewat. Pertamanya pasal jam tadi, satulah. Yang kedua, kadang-kadang kita ni, ini yang ada datang ni tahu dah ni. Yang datang ni tahu, yang tak tahu tu tak datang. Kan? Tapi kadang-kadang bila kita datang ni, yang datang ni, kita datang ni nak meramaikan, istilahnya. Pasal apa? Supaya nak memakmurkan. Sebab tu kadang-kadang kalau kita ni suami tuan-tuan, isteri ni suka kesurau, biarkan, bagi dia. Pasal kita tahu dah isteri kita ni bukan tak reti pun. Kadang-kadang dia negur kita. Tetapi atas dasar untuk khidmat kepada agama. Faham tu? Kita kena ingat. InsyaAllah dengan cara itu, Allah kata la in syakartum, sekiranya kau bersyukur. Itu cara bersyukur lah. Allah tambah lagi. Jangan masuk tambah tu kau datang lain pula. Bagilah hasil kita pergi, dia kata Allah tambah lagi. Tapi kalau nak masukkan itu pun betul. Tak, sungguh ibu-ibu minta maaf. Ada saya rajin bawa orang ke Mekah.
Jadi ada seorang ustazah daripada Terengganu ni, baiklah dengan saya. Ustazah ni hebat. Saya cukup salut dengan dia, kesungguhan dia membimbing jemaah di tanah suci ni. Dia nak bagi jemaah supaya betul-betul pergi ke tanah suci tu, rasa berada di tanah suci. Hebat ustazah ni, orang Terengganu. Jadi saya cuba selidik latar belakang dia, tapi nak tanya dengan dia banyak risau pula, takut dia tu tak bersuami lagi, panjang pula cerita nanti. Jadi saya selidik ikut kona lah kan. Saya orang lain tanya, dia kata, tak Ustaz, sebenarnya dia ni dah ada suami. Saya kata Masya Allah, duduk di Mekah ni berapa hari duduk di Mekah? Kalau musim haji tuan-tuan dekat 50 hari. Itu belum kira sebelum tu, pasal sebelum ke Mekah persiapan kita jumpa. Kebetulan ketika tu saya invited untuk syarikat tu. Artinya daripada kursus lagi, kemudian daripada bimbing di Malaysia, datang sampailah haji, sampai lepas haji besok ada lagi dia. Masya Allah, saya kata hebat. Saya tanyakan dia, macam mana suami dia? Dia minta izin dengan suami dia, saya nak buat kerja agama. Tuan-tuan, dia minta izin tu, dan suami diizinkan. Macam ada harapan. Dan ni kisah benar, suami diizinkan. Dan la azidannakum, Allah tambah. Betul tuan-tuan, dia sendiri carikan suami dia seorang lagi isteri. Itu yang paling canggih lah. Sebab itu kalau saya kata tadi la azidannakum tu betul. Sebab itu realiti dia berlaku. Dia buat untuk agama dan suami dia benarkan. Sahabat saya sendiri jumpa dengan suami dia, memang suami dia benarkan. Pasal dia tahu isteri dia boleh buat sesuatu, boleh beri sesuatu untuk agama, jadi dia bagi. Dan bila dia bagi, Allah janji, Allah sentiasa tepat. La azidannakum, Allah tambah betul nikmat tadi. Tapi tak tahulah sekarang ni la azidannakum lagi ke tidak. Kalau la azidannakum semua sekali seronok macam tu, ya. Kalau macam tu, bini nombor 2 pun suruh pergi juga, pergilah awak pergi buat macam bini nombor 1 juga. Jadi suami ni kira la azidannakum je lah kerja. Tapi tuan-tuan, kita sebut ni apa yang Allah Ta'ala janjikan dalam Al-Quran, sama juga harta kita. Sebab itu disebutkan sedekah yang paling bagus ketika kita sedang bercita-cita nak kaya, tengah mengumpul duit, itu sedekah paling bagus. Tengah kita kumpul duit, orang datang, ni ada wakaf ni, macam nak ambil ke nak terus kumpul, ni sikit lagi ni, lagi 200 memang kita ambil dah gelang tu, geram dah kan. Dah lama lalu dekat Pohkong tu kan, asal pergi situ je Pohkong kita lalu kan. Orang yang jual tu, Kak bila nak ambil? Nanti sekejap lagi. Tiba-tiba orang datang, dia kata, ni Kak, ada wakaf untuk orang yang nak berdakwah di Sabah Sarawak, contoh. Macam nak bagi tak bagi? Sebab itu saya ada satu pengalaman lah tuan-tuan, saya ingat saya share dengan tuan-tuan, dan saya yakin benda ni berlaku pada semua orang. Cuma kita sedar tak sedar je. Satu hari tuan-tuan, orang minta sedekah dengan saya. Bukan minta sedekah, silap, memang nak bagi. Cuma masa itu teragak-agak. Bukan teragak-agak nak bagi atau tidak, bila nak bagi je. Nak bagi sekarang ke, nanti ke, minggu depan ke, hujung bulan ke, macam mana. Duk teragak-agak, tak ada keputusan, tergantung begitu. Akhirnya cermin kereta pecah. Cuma kereta meletup. Nak kata apa? Berapa habis? 300. Nak sedekah berapa tadi? Tak sampai 100 pun. Tak nak sebut begitu. Kadang-kadang kita tengah sibuk, seronok nak harta tadi, nak kita simpan, nak simpan. Kita sepatutnya bila kita dapat tambah, upgrade terus. Sedekah tu upgrade, tambah lagi. Tak dapat tambah, sedekah tu naik lagi, cari lagi. Dapat rezeki banyak, siapa pula lagi nak tambah bulan ni nak bagi? Kemana pula lagi nak bulan ni nak bagi? Dia mesti begitu. Itu kaedah kita orang Islam. Pertamanya tuan-tuan, supaya kita bersyukur. Yang keduanya, supaya kita jangan terikat sangat dengan harta tu. Kalau harta tu kita tak bagi keluar, terikat tidak?
Kan? Pagi, petang, siang, malam mikirkan duit tu. Sikit lagi duit nak sampai 100,000 ni. Kan? Duk mikir tu je pagi, petang, siang, malam. Pagi, petang, siang, malam. Kan? Apa dia panggil ni? Penyata bulanan tu tak jadi penyata bulanan dah. Penyata harian. Tiap-tiap hari suruh keluar penyata. Nak tengok ada tak duit tu lagi. Nak sebut. Sebab apa? Saya nak sebut tu kan apa? Terikat. Hati kita jadi terikat dengan harta tadi. Itu isu dia. Sebab itu harta ni kena begitu. Bila kita sedekahkan dia, kita pantang lebih je kita sedekah. Jadi dia tak sempat nak duduk dalam hati kita. Memanglah harta, siapa yang tak nak harta? Tetapi yang kita fikir ialah bagaimana kita nak belanjakan harta tadi untuk Allah Ta'ala. Tu. Mesti fikir macam mana kita nak upgrade sedekah kita. Apa lagi kita nak tambah? Yang ada ni kekalkan. Jangan tambah yang ini, yang sini berhenti. Ni tak sedekah lagi dah ya. Saya nak sedekah untuk sini pula. Tak. Ni sedekah. Yang ini tadi ada dah. Teruskan. Pasal rezeki itu Allah Ta'ala tambahkan. Itu konsep dia. Sebab itu cara dia kata, kalau nak kita dijaga, maka itu. Sebab Allah Ta'ala kata, la azidan. Cubalah. Cuba. Baik. Al-Baramikah adalah sebuah keluarga yang hidup pada zaman Khalifah Abbasiyah. Mengecat istana-istana mereka dengan air emas. Akan tapi mereka berpaling daripada ajaran Allah. Mereka sama sekali tidak berlaku adil, tidak takut pada Allah. Tetapi mereka malah mengumpul botol-botol arak, para wanita dan para perayu dan pemuas nafsu dalam istana mereka. Salah seorang ulama mengingatkan dan mengancam mereka. Mereka berkata, waspadalah kalian. Sesungguhnya nikmat-nikmat Allah tidak akan bermanfaat kecuali dengan bersyukur. Ini kata para ulama. Kata seorang penyair, bila kamu dalam kenikmatan terpeliharalah, kerana kemaksiatan akan menghilangkannya. Jagalah dia dengan bertakwa kepada Tuhan, kerana siksa Tuhan amat cepat. Saya baca apa nama ni, syair ni, saya teringat ada seorang datang. Dia kata, Ustaz, saya ni ada gangguan. Gangguan apa dia panggil ni? Gangguan lah, maknanya rasukan. Saya, kalau orang datang mengadu gangguan, risau saya, dia kira nak suruh kita meniup je lah tu. Saya kata, kenapa tak jumpa orang yang mengubat, kata dia. Dah jumpa dah, kata dia. Cuma lah, kalau Ustaz ada benda yang boleh saya amalkan, kata dia. Tu standard lah orang kita ni. Pantang jumpa Ustaznya. Sebab tu Ustaz macam peluru disimpan. Kan? Pasal orang kira datang je minta. Dia datang, dia ingat dia benda. Kan? Dia pasal, sebab itu ada Ustaz, dia tak nak nampak macam Ustaz tu. Tak betul. Saya ada sahabat dengan Ustaz ramai mengajar di sekolah. Keluar tu digantung habis semua kat pagar. Kan? Keluar tu relax je. Dengan ranggi pun semua. Kata, Syekh, apa jadi gini Syekh? Dia kata, tak berani, kata. Tak confident. Takut orang bila tahu kita Ustaz, tolak imam ke depan, tak ada hal, kata dia. Tolak nak tahlil tak apa. Tapi kalau dah tolak macam-macam, itu yang tak boleh tolak tu. Itu masalah. Tak suruh, ada orang begitu. Sebab itu bukan senang tuan-tuan jadi Ustaz ni. Lagi kalau selebriti punya Ustaz, lagi naik. Tak suruh. Saya baru ni forum dengan Ustaz Don. Kan? Dia banyak minat tu. Bahagian muslimat lah banyaknya. Pasal Ustaz Don ni bujang lagi kan. Kadang ada orang tu dia nak buat menantu. Kadang ada orang tu ingat kalau boleh kena-kena dengan dia sendirilah. Habis forum tu tuan, habis forum. Kan? Ni cerita selebriti lagi susah. Jadi dia kata jemput Ustaz ada panel. Ustaz Lentul dengan Ustaz Don pergi makan, kata dia. Kami ni dengan moderator dah bergerak dah. Dia tak bergerak lagi. Nak bangun je Ustaz ambil gambar. Nak kata tak boleh, orang kata sombong kan? Baru nak melangkah, boleh ambil gambar Ustaz. Macam-macam handphone keluar, macam kamera keluar. Selagi tak habis kamera semua, dia duduk je dah. Nak cerita payah tu. Tengah makan pun boleh ambil gambar. Saya kata sengsara betul hidup macam ni. Sebaik saya tak boleh masuk TV. Selamat sikit lah. Pasal Ustaz Don tu dia kecil, saya besar. Dia TV tak muat. Tak, maknanya nak sebut kadang orang ni dia punya expectation. Tapi tak apalah. Cuma saya nak sebut tentang orang ni tadi. Jadi saya kata tak apalah, ginilah, bagi yang simpul-simpul je. Cubalah baca ni, baca ni.
Jadi dia pun bila begitu, dia pun borak. Dia kata, sebenarnya Ustaz, saya ni broker tanah sebenarnya. Broker tanah. Jadi dia tanah sana dapat, dia jual-jual. Kira dia kata awal perniagaan saya memang untung, dan saya duduk di USJ ni. Dia cerita, saya tak sempat tanya USJ mana. Dan sekarang ni semua dijual. Kenapa? Pasal dia kata perniagaan dia musut. Apa punca dia? Saya pun tanya apa punca. Dia kata saya pun tak tahu. Bila saya dah dapat macam-macam perniagaan tadi, apa dia panggil ni, jualan-jualan tadi lancar, semua dapat, projek masuk lulus, mana laku semua tanah. Dia jadi kadang-kadang nak deal orang tu, dia dah tak jaga dah. Bila orang nak beli tanah, dia kata boleh, contoh dia kata nama dia Azman lah, contoh ni nama tidak disebutkan, ini dalam kurungan, bukan nama sebenar. Dia kata contoh orang nak deal untuk beli tanah, dia kata, Cik Azman boleh kita jumpa? Boleh? You nak jumpa di mana? Not sure lah, you ada tempat yang best sikit? Okay, kita jumpa di Spa. Ni deal tanah ni sambil orang urut belakang ni. Oh memang kan, bukan deal tanah aja kan, macam tu sekali. Dia kata, dia bagi tahu sendiri, deal tanah ni orang perempuan urut belakang. Deal projek, deal apa dia panggil ni, pasal orang nak buyer, nak beli kan. Dia kata tak apa, dia kata saya bawa, pasal nak bagi, pasal ni tengah naik ni, kata dia meniaga tengah naik. Tuan-tuan, kadang apa ni, buyer cakap kita pergi karaoke minum, tapi dia tak minum lah. Dia minum tak apa, dia belanja, pasal nak deal, pasal nak jual, niaga. Tuan-tuan, apa berlaku? Akhirnya rumah-rumah dia dijual, dia duduk di kampung, tinggal kereta sangat kelisa je. Daripada dia ada kereta Jos, yelah besar lah kereta tu kan, sampai kereta kelisa tu. Nah, maknanya lah kot, gitulah kira-kira. Nah, tak, saya nak sebut ni tuan-tuan, betul. Ni betul. Bila nikmat tu dapat, dia lupa, dia buat maksiat tu, akhirnya Allah Ta'ala tarik balik. Dan sekarang dia mula nak bangun balik. Saya katakan dia beginilah kan, ambil masa pergi munajat dengan Allah Ta'ala di Mekah, saya kata kan. Tapi baru ni dia confirm nak pergi. Lepas tu kata, Ustaz tak sempat Ustaz, ada banyak deal. Habislah. Saya kata ada harapan. Tapi saya pesan dengan dia, tak ada masalah. Saya kata bukan nak mesti pergi dengan saya kata, tapi yang penting pergilah ya, kita bersyukur pada Allah Ta'ala. Dia kata memang itulah hajat saya. Tapi dia punya hajat nak pergi ke Mekah tuan-tuan, daripada dapat projek pertama, dia kata dapat nak pergi Mekah, sampai ke sudah tak ke Mekah, sampai ke sudah. Yang latest dengan saya tu dah confirm dah masuk nama dah, tinggal nak bayar dah. Ustaz minta maaf Ustaz, dia kata saya ada deal dengan klien, dia jadi beli. Tapi saya pesan dengan dia lah, tak apalah, saya kata jalankan, tak ada masalah, benda tu boleh delay, tetapi ingat jangan lupa. So itu realiti dia tuan-tuan. Dan dia sendiri akui, dia kata bila masa dia kadang sedar, bila dia pergi deal dengan klien, pergi ke spa, mengarut lah, pergi tempat mengurut perempuan sebagainya, dia rasa macam apa dia panggil, dia panggil apa, tersedar. Macam dia sedar. Dia bukan tersedar, dia bukannya dia pukau, tak. Maknanya dia fikir, oh ni salah ni. Tuan-tuan, bila dia fikir salah, ya, ketika itu dia jadi elok lah. Jadi dia kembali balik, dia lurus balik, niaga naik. Bila dia mengarut ni, dia kata deal ni jadi, tapi niaga tu turun. Nampak? Ini kisah benar tuan-tuan, kisah benar. Saya pun bukan cari orang punya kisah benar, orang cerita kan, dia pun cerita tu nak share pada orang. Dan saya nak sebutkan, memang betul lah, sebab Allah Ta'ala janji begitu. Jadi kisah Al-Baramikah ni, dia sampai rumah pun cat emas. Rumah cat emas, kita tak, bunga dekat grill saja. Namun mereka tidak mengendahkan peringatan itu. Akhirnya pada suatu hari, tiba-tiba Allah SWT murka kepada mereka. Maka Allah membinasakan mereka dengan orang yang paling dekat dengan mereka, iaitu Khalifah Harun Ar-Rasyid, yang mana beliau telah menamatkan hayat mereka semua dengan pedang, membunuh para pemuda mereka ya. Al-Baramikah ni keluarga, bukan keluarga 2-3 orang lah maknanya ya. Orang Arab ni keluarga jenis kabilah besar ya.
pada waktu duha dan menangkap orang tua mereka yang berpura-pura menangis dan masukkan mereka ke dalam penjara. Yahya bin Khalid Al-Marmaki adalah seseorang yang dipenjarakan dalamnya. Dia menangis dalamnya selama 7 tahun. Salah seorang keluarga yang mengunjunginya bertanya, "Wahai Yahya, mengapa musibah ini terjadi kepada anda?" Yahya mengatakan, "Kami berbuat maksiat dan dosa kepada Allah. Maka kami pun ditimpa doa orang-orang yang kena zalim, yang berjalan di kegelapan malam. Kami melalaikannya, sementara Allah tidak pernah melalaikannya. Maha suci Allah doa orang-orang yang dizalimi, doa orang-orang soleh di kegelapan malam." Allahu Akbar. Tuan takut, Nabi suruh takut pada doa beberapa golongan, ya. Doa yang Allah tidak tolak. Satu apa dia? Doa pemimpin yang adil. Iaitu kalau pemimpin yang adil, yang bertakwa pada Allah Ta'ala, Allah tak tolak doa dia, ya. Allah hanya uji, tetapi akan ada jalan-jalan keluasan yang Allah Ta'ala akan tunjukkan. Yang kedua, doa orang yang kena zalim. Yang ini kena takut, tuan-tuan. Saya nak pesankan, yang kena zalim ni bukan orang Islam saja. Kita kadang, berduit Ustaz, orang kafir, tak apa. Jangan silap. So, itu orang kafir pun, kalau sekiranya dia dizalimi dan dia berdoa, maka doa itu boleh terkena ke atas kita. Of course lah, dia tak panggil, "Ya Allah, kau timpakanlah musibah ke atas Ahmad itu, ya Allah." Kan dia pun tak beriman, kan? Tapi dia kata, "Tak apa, hari ni you buat satu hari you pasti kena," kan doa tu. Nampak? Dan yang ketiga, doa orang yang berpuasa. Sebab itu orang dulu dia ajar, kalau sekiranya ada hajat, puasa dulu. Itu yang terbaik. Sebab masa puasa ni bila berdoa, Allah tak tolak. Sebab as-saimu hatta yaftir, orang yang berpuasa sampai dia berbuka, Allah tak tolak doa dia. Tapi kita dah letih puasa, tak dan berdoa lah. Tu je lah pula. Tak berdoa hari ni, tak ada, letih no puasa hari ni. Salah sungguh. Suatu hari Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu ditanya berapa jarak antara bumi dan arasy. Dia menjawab, doa yang dimustajabkan, diangkat oleh Allah di atas awan, lalu dia berfirman dalam hadis kursi, "Demi keagungan dan kemuliaanku, sungguhnya aku akan menolongmu meskipun beberapa saat kemudian." Ini hadis kursi, tuan-tuan. Allah SWT berfirman, "Wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsi." Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan Allah berfirman, "Wa sanajzil syakirin." Dan kami akan beri balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Salah seorang ulama salaf pernah ditanya, apakah arti syukur itu? Dia menjawab, artinya bahawa mata bersyukur dengan menangis kerana takut kepada Allah. Bukan menangis disebabkan nyanyian merdu dan mengasyikkan. Kerana sebagian manusia ada yang menangis ketika mendengarkan muzik, tetapi tidak menangis ketika mendengar bacaan Al-Quran dan ketika membaca zikir. Subhanallah. Baru-baru ini tahun ini kita maulid. Semua, saya fikir, tuan, hampir majoriti maulid kita tahun ini dia punya, apa dia panggil ni? Bukan tema. Dia punya mood. Dia punya mood. Mood dia, laukana bainanal habib. Hampir semua. Ya. Saya sampai letih nak bersamah maulid ni. Bukan apa, ulang itu juga semalam pun maulid, pagi tadi maulid, tengah hari maulid, malam pun maulid. Jadi dah tak larang nak menyebut lagi dah. Nak cerita macam itu sekali tu, maknanya dah terlampau banyak ceramah dah, sampai tak larang nak ceramah lagi. Begitu maksud dia. Nak cerita bila orang menyambut maulid ni, Orang jadi tak keruan. Itu istilah dia. Tahun ni orang banyak diguna mood tu, laukana bainanal habib. Apa makna dia kita pun tak tahulah kan. Tapi lagu dia kita tahulah, ya. Dia kata kalau sekiranya Nabi SAW, ya, dia berada bersama-sama dengan kita, kalau kita tengah kuliah ni, Nabi duduk situ, Nabi tengok kita, tahu Nabi duduk belakang sekali lah. Bukan maknanya belakang tu Nabi, tak. Nabi
Ya, Nabi duduk belakang sekali sana, Nabi tengok kita. Agak-agak kita nak mengaji ni macam mana keadaan kita. Kalau begitulah, kalau tengah mengaji. Sekarang kejap lagi kita makan. Ada makan hari ni? Dia nak tanya makan tu malu. Jadi tanya cara gitu. Tuan adik kau datang lain pun tanya juga. Nak kita makan kejap lagi, Nabi ada. Macam mana agak-agak kita nak makan. Saya tarik video yang ditunjuk tu. Bila orang interview kan, seorang perempuan tu, dia tanya, okey, kapan hal? Tanya khabar. Alhamdulillah khair. Elok jawab. Bila dia tanya, bagaimana kalau sekiranya Nabi bersama dengan kita? Tuan-tuan, ini orang yang ada jiwa dengan Nabi SAW. Kita kadang-kadang kalau orang tanya, kita tak siapa pun dengan Nabi. Tak ada. Kita boleh kalau dia kata Nabi lama dah wafat dah, kata dia takkan datang balik. Itu pula jawapan dia. Pasal dia tak rasa. Kan, tak rasa. Sebab tu kita kadang-kadang kita, yelah, benda ni spontan. Bila orang tanya kan, siapa orang yang paling kita hebat, yang kita idolakan, yang kalau kita nak jumpa siapa, benda ni spontan. Kita sekarang kita boleh plan lah. Kalau tanya ni dah tahu dah, memang jawab semua Nabi ni, confirm dah, saya jawabkan je terus. Tapi pasal soalan tu spontan, kalau kita memang tak letak dalam diri kita nak jumpa Nabi, rasa nak jumpa Nabi, kita ingat pada Nabi, kita akan jawab lain. Betul tak? Betul tak? Kalau katalah awak ni dibagi masa untuk berfikir, minta satu permintaan, dan apa saja permintaan akan ditunaikan. Apa saja, yang logik ke yang tak logik, apa yang awak nak. Kan? Saya rasa macam-macam ni. Kan? Yang nak kereta, nak apa semua. Kan? Yang gila nak beristeri, macam-macam tu. Kalau boleh saya nak 4 lah. Isteri saya nak kalau boleh Bollywood punya orang 1. Kan? Macam-macam tu pilih tu. Sebab kita tak letak dalam jiwa kita, tuan-tuan, bahawa Nabi SAW tu orang yang saya selalu sebut, tuan-tuan. Saya ada kuliah tentang syurga, kan? Dalam kitab Bahrul Mazi, jilid yang ke-18 di Shah Alam. Bila cerita tentang syurga ni, nikmat yang paling besar ialah apa? Nikmat paling besar? Nikmat yang paling besar ialah melihat wajah Allah. Tuan-tuan, nikmat yang paling besar melihat wajah Allah. Dan kata para ulama, majoriti ulama mengatakan bahawa kita boleh melihat wajah Allah di hari akhirat besok. Tapi syarat dia mesti ahli syurga lah. Jangan sibuk tanya pula, Ustaz, agak-agak macam mana kita nak tengok wajah Allah besok ke akhirat ni? Kan? Dia kata gitu. Sembayang tak juga tu. Kan? Sembayang tak, tapi sibuk tanya. Sembayanglah dulu. Maknanya beramal lah. Pasal nak melihat wajah Allah ni syurga. Itu nikmat. Sebab itu, kalau kita nak imagine, tuan-tuan, bila dalam syurga ni, Allah Ta'ala sebut syurga ni nikmat yang kita tak pernah tengok, yang tak pernah dengar, yang tak pernah terfikir. Apa benda yang kita nak minta? Saya kira, tuan-tuan, kalau kita boleh minta, mungkin kita nak tengok, ya Rasul, ya Allah, Engkau tunjukkanlah macam mana cara hidup Nabi pada zaman Nabi tu. Yang orang kata, yang diriwayatkan Nabi ni lalu depan rumah orang apa nama ni, seorang perempuan, dimakinya Nabi, kemudian Nabi jarah hadir bila dia sakit. Macam mana Nabi ni, bila orang kata, orang duk mengintai dia nak condemn Nabi SAW, nak condemn, tapi bila orang duk mengintai Nabi berdakwah, tiba-tiba orang ikut Islam. Kita nak tengok tu. Kalau boleh tengok lah, kalau boleh tengok. Dan saya yakin dalam syurga tu kita boleh minta flashback balik. Kan? Macam sekarang ni kan TV boleh flashback kan. Itu. Tapi itu di syurga besok lah. Nah, ini kita nak imagine kalau boleh begitu. Sebab itu, kalau kita ada rasa, kalau kita tak ada rasa, memang kita takkan terfikir untuk tu. Samalah macam yang ditanya tadi. Saya yakin perempuan tu jawab spontan. Dia jawab spontan. Dia pun tak cakap ni sempena maulid, ada tak apa-apa ucapan. Kan? Kita pun maulid, kalau ucapan pun
Saya ucap selamat Maulid Rasul kepada mak di kampung yang tengah buat semprit, ayah di Bendang. Kadang tak logik kan, buat ucapan. Ayah dan mak yang di Bendang sedang mengusahakan Bendang, adik yang sedang menduki periksaan. Bila dia dengar radio tu? Tak ada ucapan lah pada orang yang dengar radio ni. Saya ucapkan kepada yang mendengar radio, doakan adik saya yang sedang periksa sekarang ni. Ini saya ucapkan good luck kepada adik saya yang sedang menduki periksaan. Sedang ni menduki periksaan. Kita dengar. Bila pula adik ni mendengar tu? Tak ada kerja. Tak, tuan-tuan, nak sebut inilah. Sebab tu kita kena letak, tuan-tuan, ya, dalam hati kita tu rasa, ya, rasa untuk dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang disebut tadi bahawa, ya, menangis kerana, yalah, disebut di sini kerana Al-Quran. Tapi maknanya mata ni kadang-kadang, tu saya kata, tuan-tuan, ni yalah, saya kadang tak pandai nak bawa kuliah saya bagi menangis orang. Tak erti. Ada orang dia boleh masuk je ustaz tu dia menangis terus. Kan? Saya tak pandai, tapi saya nak mengajak begini, tuan-tuan. Kita tak payah ramai menangis beginilah. Tak, saya bukan benda, tuan-tuan. Kadang-kadang bila kita ada buat training, kadang kan, dia kata ustaz punya training ada tak macam boleh menangis tu. Saya kata, kau nak menangis, empuk seorang satu, nangis lah. Tak, kadang orang nak menangis, tak apalah menangis. Tapi disebut di sini, menangis tu bukan menangis saja, tak. Cuba kita duduk seorang tengah bawa kereta ke, kan, bila orang cerita pasal Nabi, pernah tak kita menitis air mata, ya Allah, ya Rasulullah, ada tak tempat aku di sisi kau ni? Seorang-seorang kita, tak apa, seorang-seorang nak kerja, siapa yang tahu? Kan, meleleh merah mata kita, meleleh sendiri air mata, tengok cermin buruk muka kita, kan, sendiri. Nah, kadang dengan orang ni, tuan-tuan, ramai-ramai ni kadang macam orang kiam lah, kan. Dia tak menangis, tapi bila dengar imam nangis, dia menangis. Tapi kalau kita seorang-seorang, kita cuba menung, kan, ada tak kita kedudukan kita ni di sisi? Kadang kan lagu-lagu dipasang, yalah, dengar Hakim lah kalau tuan-tuan dengar 103.3, 96.7, 97.2, kan, memang tak nangis lah sampai kesudah, tuan-tuan. Nak 100.9, 87.7, memang tak nangis lah. Nah, betul ke tidak tu? Saya memang balut ni betul ada. Ada frekuensi tu. Kan? Ke tak ada? Tak tahu. Datanglah tuan-tuan dengar kuliah jadi tak tahu frekuensi radio pun tak tahu. Tak, makna sebut. Cuba dengar kadang-kadang dalam Hakim tu, kan, dia pasang lagu. Kadang sekarang ni musim Maulid ni lagi, dia pasang lagu Laukana Bainana Rasul. Kadang-kadang pasang lagu Hijaz, dalam mengenang kami susuri lembaran sirahmu. Saya memang tak boleh, tuan, kalau menyanyi bukan lagu sedih tu orang jadi menangis, lagi orang ketawa jadi. Bersama Allah tak bagi saya suara untuk menyanyi, Allah bagi suara untuk bagi kuliah je. Tak boleh, memang tak boleh. Elok suara lagu tu sedap lagi tak sedap. Tak, kadang bila kita dengar ataupun lagu, bukan lagu sepohon apa nama ni, lagu mati je, bila Israel lah, itu memang nangis lah tu, nangis, ya Allah, tidak, kan. Tak, ni lagu-lagu yang cinta Nabi, ingat pada Nabi, lagu yang kasidah tu apa dia, apa lagu tu, ilahilas tulil firdausi ahla. Yang tu bolehlah bunyi sikit pasal dia bahasa Arab, kan. Jadi balonnya orang lain tak faham, saya seorang je. Jadi bentuk lenggok dia tu, kan. Tak, maknanya lagu-lagu yang macam tu kalau kita dengar, ada tak kita, ya Allah, aku layak ke nak duduk syurga Engkau, ya Allah? Ni, yang ini yang disebut kata orang syukur tadi. Bukan buat-buat, tak. Kita dengar tu, ya Allah. Sebab tu kadang-kadang, tuan-tuan, lagu ni boleh. Kalau lagu-lagu yang boleh membina jiwa. Tapi kadang-kadang lagu kalau yang tak boleh nak dengar, kan, lagu yang tak bina jiwa pun. Kita berkenalan dalam laman muka buku. Nah, ada.
Kau kata kau apa lagi? Terima aku. Oh. Tu. Tak ada benda tu lagu tu tengok. Nak semua. Tak ada. Nak lirik tu. Tak salah, bukan mesti lagu nasyid saja. Lagu Ramli Sarip ke umpamanya. Bagus, lagu-lagu yang bagus lirik dia. Yang kita boleh feel. Kita duduk seorang-seorang lah, seorang nak kereta sambil mandu. Nangis lah popas pun, tak ada siapa tahu pun. Sebab apa? Ini yang disebut, ya. Apabila dia kata, apa maknanya bersyukur? Bila kau mendengar Al-Quran, ya. Dan ketika membaca zikir, zikir ni macam-macam. Lagu-lagu tadi tu kira zikir, peringatan, kan? Peringatan, fadzakir, bagi peringatan. Allah Ta'ala pesan begitu. Sebab peringatan ni boleh ingatkan kita. Sebab itulah, ya, saya pesankan tuan-tuan lah, ya. Yelah, radio yang tuan-tuan dengarlah. Tapi radio Hakim tu rajinlah buka, ya, rajin buka. Kadang ada benda-benda yang manfaat untuk kita. Kadang-kadang boleh menggerakkan hati kita. Lagu lain-lain tu boleh lah. Nak buka lagu radio lain tu, kalau ambil pandangan yang kata boleh tu, buka lah. Tapi biar dia masuk keluar terus, jangan disinggah pula, kan? Ini kita singgah terus. Awan nano kan, itu je. Nah, susah tu. Abu Bakar As-Siddiq dan Umar Al-Khattab radhiyallahu anhuma, apabila mendengar ayat-ayat Allah sedang dibaca, janggut mereka akan basah dengan air mata. Tapi kita bukan benda tuan, kita besar kita tak faham ayat-ayat tu, kan? Sebab itu saya pesan tuan-tuan ni, saya nak kata hampir wajib setiap orang di rumah dia ada Quran terjemah. Saya tak kata wajib, ya. Saya kata hampir wajib. Sebab dalilnya, ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajibun. Walaupun baca Quran ni tak faham pun dapat pahala. Tapi pasal kita nak bagi faham Al-Quran tadi, supaya kita boleh menjiwai, maka dia kata sekiranya sesuatu yang wajib tu tak boleh kita dapat melainkan dengan kita faham dia melalui terjemah tadi, maka hukumnya dapatkan terjemahan tu hukumnya apa? Wajib. Sebab itu saya pesan, biar ada. Walaupun tak pernah baca, tak apalah, bagi ada je dulu. Dan sekurang-kurang besok Allah Ta'ala tanya, ada jawapan. Nak. Ini Quran terjemah pun tak ada ke rumah benda. Tak. Ini kena, ya? Mesti. Seorang salah berkata, mensyukuri mata adalah menangis dan mensyukuri hati adalah malu kepada Allah yang Maha Esa. Apabila hatinya sudah menerima Allah dengan sepenuhnya, maka dia benar-benar akan bahagia dunia dan akhirat. Rasulullah SAW bersabda, Al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Betul tak? Malu, tidak ada yang hasil daripada malu tadi melainkan kebaikan. Malulah apa benda pun, kecuali malu dengan kebenaran. Itu salah. Kebenaran tapi malu nak menyatakan kebenaran, itu salah. Tapi malu dalam semua perkara baik. Sebab itu Nabi sebut, jangan kau tamak pada apa yang ada tangan orang, orang akan sayang pada kau. Betul tak? Kan? Kita tak tamak apa yang ada pada tangan orang, orang sayang pada kita ke tidak? Ya. Kita tak pernah minta pun, tak pernah minta naik kereta dia pun, walaupun kereta dia kan main besar. Kereta kita kecil je, kereta kita boleh masuk dalam kereta dia. Mana kecil sungguh kereta kita tu. Tak kita sibuk nak naik kereta dia, tak ada. Tapi orang akan suka tuan-tuan bila orang yang tidak minta. Sebab itu sifat manusia. Allah Ta'ala dia terbalik pula, dia suka pada orang yang minta. Manusia dia tak suka orang yang minta. Sebab itu kita kalau orang tak minta, kita suka bagi. Tapi kalau minta-minta, tak bagi. Betul tak? Siapa yang suka kalau orang minta dia bagi? Saya nak minta. Tak ada kan? Tak ada. Memang kita begitu. Sebab itu saya sebut tuan-tuan ni, saya pasal bila kita bimbing jemaah, saya kata bila ke Mekah, ingat, kita kena berlatih daripada Malaysia ni. Bagi bukan kerana kita orang tu perlu, orang tu minta, tak. Bagi sebab kita nak bagi. Sebab kalau kita bagi sebab kita rasa orang tu perlu, sebab kita rasa orang tu minta, nanti kita kecewa. Lagi kalau kat Mekah, balik tahu lah, kan? Dia semua tangan tak ada je lah ke. Semua sama je penyakit dia, tangan tak ada, kan? Sampai ada orang tanya, Ustaz ni memang keturunan dia ke apa je? Kan? Sebenarnya tangan dia ada, dia lipat keluarkan siku je. Dia seni melipatkan tangan, tak tangan sini, dia keluar siku je keluar.
Sebab tu kalau bagi tu jeritkan ke dia, di BKL datang, keluar tangan tu. Istilahnya di BKL lah, dia panggil baladiah. So baladiah tu tangkap geng-geng ni macam tangkap anjing tu. Ya? Tangkap masuk dekat dalam dia punya Land Rover dia tu. Bukan Land Rover lah, macam pick up dia tu. Pick up dia tu siap dengan jaring tu. Biasa orang kan kat sini tangkap anjing gitu kan. Tangkap orang mana pernah begitu? Ada orang buat gitu ke? Tak ada. Ini bukan tangkap penjenayah. Tangkap orang minta derma je. Budak pula, kecil-kecil. Tapi bila kita sebut baladiah, keluar jam-jam tu juga tangan ni tumbuh keluar terus. Sebab tu saya sebut, kita bagi bukan pasal dia minta, bukan pasal kita kesian dia perlu, tak. Kita bagi sebab kita nak bagi. Saya dah start kursus haji, tuan-tuan. Jadi kami peringkat minggu pertama, minggu kedua ni, itu je cerita dia. Ya. Nak pergi haji ni, cerita nak pergi haji. Belum nak belajar haji lagi. Nak pergi haji tu, apa benda nak faham? Faham bahawa bila kita pergi ni, di sana kita bagi bukan pasal orang minta, bukan pasal kita tengok orang perlu, tapi sebab apa? Kita nak bagi. Sebab itu kena belajar pada Malaysia. Belajar bagi sebab kita nak bagi, bukan pasal orang minta, bukan pasal orang perlu. Mana pasal orang kita nak bagi, jumpa Ji, ambil kan, walaupun orang besar kewangan, Ji ambil RM10 bagi. Saya tak minta ni, tak apa, bagi. Apa ni? Berlatih. Dah semua. Kena belajar gitu, tuan. Dah semua. Saya pesan dengan jemaah saya jemaah haji ni baru apa ni, saya ada 4 tempat mengajar kursus haji. Di Bangsa satu, di Masjid Bangsa tu, di Tasik Puteri ada satu, di Gombak Setia ada satu, dan di Bandar Baru Selayang satu. 4 tempat. Saya beritahu, saya kata kalau tuan-tuan, saya tanya tu, sedia nak pergi haji? Sedia. Biasalah kita nak pergi haji punya pasal, semua sedia. Walhal tak belajar lagi, sedia, kata dia. Saya kata sanggup nak pergi? Sanggup. Tak, saya bagi faham betul-betul. Pergi haji lah. Tetapi kena ingat, pergi haji bukan maknanya kita pergi, ni bukan tourism, pelancongan. Ni bukan pelancongan haji, tak. Ni ibadah haji. Sebab tu kita kena sedia. Dalam ibadah mungkin kita diuji, kan. Walaupun package mungkin tolak bas, nak kata apa? Bukan makna kalau package duduk dalam bas je, duduk bas. Tak. Dia kata turun. Turun. Tak semua tuan-tuan berlaku. Turun tak apa lagi. Dia kata Ustaz, kami disuruhnya tolak bas. Driver tu duduk dalam, kami suruh tolak. Saya kata kalau driver tu tak duduk dalam, siapa yang nak jalankan bas tu? Sampai sudah tolak tak jadi. Tolak. Package, tuan-tuan, package. Sebab itu saya nak sebut, kita ni kena faham gitu. Tak, maknanya tuan-tuan, kita sebut ni benda ni kita kena belajar begitu. Dan kita pun kena begitu. Ni cerita di Mekah lah. Cerita di Mekah. Sebab itu orang ni tuan-tuan, manusia ni, bila kita malu dengan apa yang ada pada tangan orang, dalam erti kata kita tidak tamak benda yang ada pada tangan orang, orang akan suka kita. Orang ada jawatan, kita tak ada jawatan, tak apa, kita tak tamak dengan jawatan dia, orang suka kita. Cuba bayangkan kita tamakkan jawatan dia, apa jadi? Dia akan anggap kita musuh, betul tak? Oh, dia ni selagi ada dekat sini, dia ni mesti akan ambil posisi aku. So apa nak buat? Pastikan dia ni terkeluar. Itu. Dan ini yang berlaku. Bukan dia memang salah, tetapi yang seorang lagi salah tak salah? Salah sebab kita tamakkan apa yang ada pada tangan orang. Ni kena ingat. Sebab itu kita ni biar malu nak apa yang ada. Tak apalah, kita ni tak ada apa-apa, tak apa, tapi nak ambil yang ada pada orang, malu. Itu konsep dia. Sebab itu al-haya' la ya'ti illa bil khair. Ya. Rasa malu itu tidak datang melainkan kebaikan saja. Imam Syafi'i mengatakan, demi Allah, kalau sekiranya minum air tersebut akan mengurangi rasa maluku, aku tidak akan meminumnya di hadapan manusia. Maknanya Imam Syafi'i nak bagi rasa malu sungguh dia. Imam Syafi'i ni tuan-tuan hebat. Sebab itu dia jadi imam. Imam Syafi'i ni tuan-tuan, satu hari dia mengadu pada tok guru dia, Waqi'. Dia kata, aku pelik hafazanku sekarang ni lemah. Kata Imam Syafi'i, aku pelik hafazanku lemah. Kata tok guru dia kata apa? Hafazan kau tu lemah pasal kau buat maksiat. Amboi. Imam Syafi'i ni, kalau kepala mazhab ni, toki mazhab ni buat maksiat, mazhab dia punya pengikut lagilah bapak maksiat. Imam Syafi'i kata.
Kata tok guru dia, kau ada buat maksiat sebab itu. Sebab ilmu itu cahaya. Al-ilmu nur. Wa nurullah la yahdi lil asi. Kata tok guru dia dalam syair yang Imam Syafi'i tulis. Imam Syafi'i kata, tok guru dia kata, cahaya, ilmu tu cahaya. Dan cahaya ni takkan bagi pada orang-orang yang berbuat maksiat. Itu kadang-kadang kenapa kita tak faham-faham mengaji. Lama tu pukul 7 tak berhenti-berhenti lagi. Kan? Tak nak berhenti satu maknanya. Sabar. Sini ada jam kat sana? Tak ada jam. Selamat sikit. Baguslah tu. Jam sana je bagus tu, bagus. Kadang-kadang kalau kat masjid surau, jam untuk jemaah lagi banyak daripada jam ustaz. Jadi jemaah tengok jam, tengok. Dia kira jam tu. 56, 57. Kena pula jam azan tu kan. Kan tukar-tukar jam tu, dia punya nombor tu. 57, 58. Kerja dia kira jam, bukan dengar ustaz cakap. Pukul 9. Lama 9. Tolak 7.40, 5.10, 15.20. Wih, jam 20. Dia kira itu. Itu dia kira. Faham. Sejam 20 tu dia. Itu je lah. Tapi macam ni baguslah tuan-tuan. Jadi saya seorang je tengok jam. Kalau boleh, apa ni, siapa yang datang tu buat meja register barang-barang masuk. Jam, handphone semua masuk dalam tu. Jadi dia tak tahu pukul berapa semua. Dia diam je, redha je dengar. Tuan-tuan, ya, Imam Syafi'i ni apa benda dia buat? Apa Imam Syafi'i buat yang sampai dia rasa dia ni hafalan jadi kurang? Disebutkan dalam satu riwayat bahawa Imam Syafi'i ni tuan-tuan, malam tu dia makan banyak dan dia tertidur. Dia tak buat wirid dia yang biasa. Itu je maksiat dia buat. Dia tertidur, tak buat wirid yang biasa. Terlebih makan sikit malam tu, tertidur. Kita bukan malam tu, tiap-tiap malam kan terlebih makan. Dan bukan wirid malam tu je tak baca, tak pernah baca pun. Tak kata macam tu Imam Syafi'i. Sebab itu Imam Syafi'i ni hebat orang. Sebab itu kita kalau nak sampai tahap ulama'-ulama' dulu ni tuan-tuan, Masya Allah. Tapi kita ni kalau boleh sikit-sikit, sipi-sipi dapat jadilah. Kena angin dia pun jadilah kata orang. Kan, kena angin barakah ulama'-ulama' tu pun jadilah. Kalau nak jadi betul-betul macam ulama' tu, Allahu Akbar. Jauh sungguh kita ni. Kami bertanya, wahai Syafi'i, demi Allah mengetahui pada Tuan, pada generasi selepas Tuan akan ada orang yang tidak peduli dengan syariat Allah tanpa rasa malu, berpaling daripada masjid tanpa rasa malu, menentang kehormatan dan ajaran Islam tanpa rasa malu, ingkar kepada Allah tanpa rasa malu, mencaci maki Rasulullah SAW tanpa rasa malu, dan mengasingkan Al-Quran tanpa rasa malu. Ini ditanya ni pada siapa? Dia tanya pada siapa? Dia tanya pada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ni dia meninggal bila? Minggu sudah ke bulan sudah? Lama dah tuan-tuan. Tahun 1100 tak silap saya. Ya, berapa ratus, saya tak ingat dia punya tahun tu. Maknanya dia tanya tu lama dah. Sekarang berlaku tak? Kan? Orang tak ada rasa malu pun dengan agama. Tak ada. Tak rasa. Kan? Tak rasa. Kadang nak pergi ke pasar, lalu masjid. Nak pergi pasar malam, lalu masjid. Selama je lalu, sama-sama dengan orang ke masjid. Orang masjid, kona masuk, dia terus. Dia canggih tak canggih, relax je. Itu hebat kita tu, ya. Memang tak rasa malu tu, ya, bukan tak rasa malu tu, ya. Kalau istilahnya memang tak malu lah, ya, tak malu lah. Apa nak kata lagi. Seorang penyair mengatakan, bila kamu tidak takut akibat di malam hari dan kamu tidak malu, maka lakukan semahumu. Demi Allah, kehidupan ini takkan baik dan dunia juga takkan baik bila malu telah hilang. Rasa malu adalah payung perisai dari Allah kepada wajah seorang hamba agar dimalu kepada Allah apabila terlintas hatinya untuk melakukan maksiat. Matanya mengatakan, lihatlah, sementara rasa malunya mengatakan, jangan lihat. Telinganya mengatakan, dengarlah, sementara rasa malunya mengatakan, jangan dengar. Ni kalau ada rasa malu, ya. Kakinya mengatakan, berjalanlah, sementara rasa malunya mengatakan, jangan berjalan dalam kemaksiatan kepada Allah. Macam kita lah tuan-tuan kan. Kita nak bangun ni sebenarnya, kan?
Nak bangun dah, nak tinggalkan kuliah ni, nak, tapi rasa malu tu kata jangan. Kan? Betul tak? Tak, saya tolong jawab je lah betul. Nak kadang-kadang begitu. Kita kadang-kadang bukan malu pada ustaz tu, bukan. Jangan salah. Bukan malu pada orang. Tak. Kita malu dengan diri sendiri. Kadang kita takkan nak bangun pula selagi majlis tak selesai. Kan? Kita duduk dalam kuliah. Sebab kita kalau selalu duduk lain daripada majlis ni, lama duduk depan TV tengok apa nama ni, bukan Deltoh Pagahead, satu lagi tu apa, Kucu-kucu, bukan, yang 3 CD tu, yang dia berlakon, apa, bukan, yang dia ni, dia, alah, buat-buat pula lah, tak tahu. Kan? Dia ada kan yang dia jadi cikgu 3 orang, pengetua dia tak bagi tu. Kan? Dia boy, saya saja je lah tu tuan-tuan, nak tengok jawapan tu. Kan? Mahabatin tu berapa CD tu? Betul tak? 3 CD kan? Tak betul? 3 CD 3 jam tak selesai Mahabatin. Kan? Betul tak? Betul tu, ada yang angguk tu, betul lah. Yang lain tu dia tak ingat tu sebenarnya. Tak tengok tuan-tuan. Kita tunggu sampai habis tu, sampai habis. Tengok cerita Hindustan ni, saya ingat daripada kecil dulu lah menengok cerita Hindustan, kecil dulu. Kan? Memang selagi tak habis cerita Hindustan tu, selagi tak menangis sama-sama, selagi tu tak berhenti tengok. Betul tak? Tak berhenti pun, tengok je. Sekarang lah canggih sikit, boleh pause kan? Berhentikan tu. Apa? Pause apa? Dia ikut bahasa baku, pause lah. Kan, pause kan je. Kan, berhenti dia. Semayang kejap, sambung balik. Tu pun semayang tu, bukan tu sambung, terfikir tu benda tadi agak-agak lepas ni. Dalam semayang tu boleh tolong jawab pula. Tuan-tuan sekalian, sebab itu kita kadang-kadang rasa malu-malu. Kalau kita duduk majlis ilmu macam ni, kita nak bangun cepat. Kita duduk masjid nak bangun cepat. Kan, kita kadang-kadang malu Allah tu, dia panggil malu Allah. Sebab itu al-haya'u la ya'ti illa bi khairin. Malu tu dia takkan datang melainkan kebaikan. Tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman minggu depan, bulan depan, InsyaAllah. Jadi bertenang lu hari ni, ya, tenang. Ke nak sambung? Dia dah mula malu dah tu. Malu nak cakap tak payah sambung. Baguslah tu, mana faham dah tu dah kan. Tapi dah hati kata jangan sambung Ustaz. Jadi saya ingat tuan-tuan cukup lah untuk minggu ni, bulan ni, ya. Kita berhenti setakat ini, ya. Kitab ni panjang, ya. Kita sambung belajar, tak apalah, pelan-pelan kata orang tu. Saya dipahamkan ada lagi berapa kitab, 15 ya? Betul ni? 15. InsyaAllah yang belum dapat tuan-tuan, kita akan datang lah. Mudah-mudahan dia akan hantar sebelum, dia tak payah tunggu kereta dia dapat lah, ya. Kalau dia tunggu kereta dia dapat baru dia hantar kitab, makan tahulah nampaknya, ya. Tak hantar kitab lagi ke, tak, kereta belum sampai lagi kata dia. Nanya tuan-tuan, ya. Tapi insyaAllah lah, ya. Dan saya ingat kita doakan ada tuan-tuan ni, memang kereta yang hilang tu kereta yang hantar kitab ni, ya. Tuan-tuan, kita doakan dia supaya dia murah rezeki. Mungkin Allah nak ganti kereta yang baru tu lagi cantik, ya, insyaAllah. Walaupun memanglah dijual, kan, kita beli, tetapi bukan isunya kalau dia tak hantar pun, jual pun tak jadi juga, kan. Jadi maknanya dia mengantar kitab tu, ya. Jadi yang baru ini nak mengantar pula, dia kata kereta hilang, saya kata dia tinggal satu je kereta. Jadi maknanya kan tak dapat kitab juga walaupun kita beli. Jadi itulah tuan-tuan, itu pun ada kebaikan juga, ya. Kebaikan untuk kita sama-sama insyaAllah. Jadi saya ingat kita berhenti setakat ni untuk hari ni. Kita jumpa lagi pada bulan hadapan. Tapi bulan depan ni saya ke Mekah tu, ya. Boleh arrange jadual ke tak boleh? Saya pergi pada 7 hari bulan, awal lah 7. Sama lah, kita jumpa di Mekah lah insyaAllah. 7 hingga 21. Kita pergi ke Jordan dulu sebenarnya. Kita akan pergi 4 hari di Jordan, kemudian baru kita masuk ke Mekah. Palestin kita tak pergi. Tapi kalau ada nak pergi Palestin tu, ada sahabat saya buat lah. Cuma baru ni Ustaz Syed Nur Syam, sepatutnya dia pergi Palestin, tapi dia tak jadi. Saya tak tahu siapa tak jadi, ya. Allahu'alam kenapa tak jadi.
Cuma saya nak maklumkan sekali lah tuan-tuan, bulan 6 kalau siapa yang nak ikut saya, ya, kita nak pergi ke Jordan tu, insyaAllah kita nak cuba sampai ke Tasik Tobari. Dan dengar Tasik Tobari? Tasik Tobari ni disebutkan Tasik nanti yang hari kiamat akan kering. Masa Ya'juj Ma'juj dia minum air tu. Dan saya pernah pergi, saya pernah sampai sekali tuan. Kebetulan waktu tu dekat-dekat Maghrib. Dia dekat dengan Ummu Qais. Dia ada satu tempat room juga situ. Dia dekat dengan Bukit Golan. Betul-betul sebelah Bukit Golan. Tasik tu kita tengok, kereta yang duduk seberang Tasik sana tu nampak lampu je. Mana kereta yang duduk seberang Tasik, kita seberang sini, kereta tu seberang sana, kereta tu nampak lampu je. Makna Tasik tu luas. Jadi saya cuba imagine macam mana Tasik tu boleh kering tu. Jadi Ya'juj ni orang ke? Itulah maknanya. InsyaAllah. Cuma bulan 3 ni kita tak sempat arrange, pasal masa kita pack sangat sebab jadual kita, perjalanan kita tadi. Tapi bulan 6 kita dah bagi tahu dah, InsyaAllah kita nak arrange supaya kita boleh sampai ke Tasik Tobari tu, ya? Tasik Tobari tu tuan, dia dekat-dekat dengan Syria. Dia border dah. Jordan ni rawan 4 hari tu satu Jordan dah tu. Kira macam satu Malaysia lah rawan. Tapi Jordan tu kecil. Sebab itu ada orang dia pergi Jordan ni singgah sehari je, Ashabul Kahfi, Makam Syuaib. Kita tak. Kita baru Laut Mati tu memang kita tidur di situ. Kita tidur di hotel Laut Mati tu kebetulan. Perjalanan bukan nak tidur sangat situ, tidak. Pasal tu tempat yang Allah Ta'ala turunkan azab. Kita pun risau juga, kan. Tapi oleh kerana sampai tu dia punya jadual bermalam situ ada hotel, kita tumpang di situ lah. Ya, walaupun Nabi sebenarnya tempat-tempat azab ni Nabi lalu dengan cepat, kita pula bermalam. Tak, bukan tujuan nak meraihkan situ, tak. Cuma oleh kerana ada hotel di situ, dari segi perjalanan tu kalau tidak dia akan mudaratkan pada jemaah, akan letih sangat. Ya, jadi kita tidur situ. Kita pergi semua tuan-tuan ni, kita pergi ziarah makam anak angkat Nabi yang Allah Ta'ala turunkan ayat Quran untuk menghilangkan Tabani. Tabani ni anak angkat, ya, Zaid Al-Harisah. Dulu namanya Zaid bin Muhammad. Dia ada makam dia antara prajurit yang mati dalam peperangan Mu'tah. Kita pergi sampai sana. Jarang orang pergi Mu'tah ni, pasal 200 km daripada Aman. Jadi kita pergi overall lah tuan. Semua sekali kita pergi, InsyaAllah. Jadi bulan 6 tu InsyaAllah kita buat, dan kita buka untuk 40 seat je. Tapi bulan 6 ni biasalah, baru ni pun kita buka, baru ni pun ada orang yang bawa 11 orang, yang bawa 5 orang, bawa 7 orang. Saya ingat 4 keluarga je habis sudahnya di 40 seat saja. Jadi kalau ada yang berminat tuan-tuan untuk ikut dengan kita, maklumkan awal lah, ya. Kita blok siap untuk bulan 6. Tapi kalau tak nak ikut saya, nak ikut Ustaz selebriti, kita pun ada. Ustaz Syed insyaAllah akan ke Turki. Ustaz Syed dia minta ke Turki, Ustaz Syed Nur Syam, ya. Ustaz Syed Nur Syam akan ke Turki. Ustaz Halim Din dia minta ke Mesir, ya. Jadi saya insyaAllah akan ke Jordan, dan ada Ustaz Raihan Bank Islam akan bawa pergi ke direct terus. Jadi kalau jadi semua sekali pergi, kita akan buat forum di Mekah pula, ya. Kita memang ada program kita forum di Mekah. Jadi insyaAllah canggih lah, ya. Ustaz yang canggih lah, saya tak canggih. Ustaz tu yang canggih. Jadi kalau makna program tu kita buat begitulah keadaan dia, insyaAllah. Yang bulan 3 ni pun kita sama juga, kita buat forum di sana insyaAllah, sambil kita buat jamuan makan malam ramai semua sekali. Jadi sesi itu sajalah tuan-tuan. Saya cuma nak maklum satu lagi tuan-tuan. Untuk upah haji, kalau sekiranya ada tahun ni yang nak buat, ya, tahun ni kita dah buka mula dah. Tahun ni kita dapat 100 kota, ya. Ni bukan kota haji, upah haji, ya. Lain pula dengarnya, Ustaz bagi saya kota tu, Ustaz kata itu untuk orang dah mati je, ya. Upah haji ni untuk orang yang dah meninggal ataupun orang yang sakit tak ada harapan sembuh. Jadi kalau siapa yang nak untuk keluarga dia ke, atau ada saudara yang nak buat ke sebagainya, boleh maklum pada kita. Kita tetap buat yang sama tahun sudah. Kita wakafkan Al-Quran di Mekah ataupun di Madinah. Cuma harga kita masih kekalkan 1650. Tetapi harga tu dia panggil KIV, Keep in View. Sebab tabung haji dah naik 3,000. Ya, ada syarikat-syarikat lain naik 2,000. Jadi orang di Mekah ni, dia orang lain naik, dia kira takkan takat tu je kata dia. Jadi dia pun minta naik juga. Cuma setakat ni kita nilu, sebab bulan 3 ni saya ke Mekah, saya akan meeting sekali dengan diorang untuk upah haji, ya. Jadi kalau ada siapa yang nak, boleh minta pada saya. Just SMS saya dulu. Duit tu nombor 2, SMS dulu, sebab kota tu. Sebab ada orang dia sebut, Ustaz duit tak collect lagi, duit tak collect. Besok dia collect duit, Ustaz saya nak seorang. Tak ada dah.
Itu yang masalah. Jadi nama hantar dulu, siapa nak SMS saja nama pada saya, kemudian maklumkan. Nanti kita akan uruskan untuk soal bayaran dan sebagainya. Dan satu lagi untuk air zam-zam, ya, insyaAllah available sepanjang tahun, tuan-tuan, ya, pada saya. Kita 10 liter terus, ya, supaya boleh minum banyak sikit. 140 sahaja, ya, sebab tuan-tuan, sebenarnya tuan-tuan, saya pun bukan nak jual air zam-zam, tak. Kebetulan ada orang offer dengan saya, suruh jualkan. Dan kebetulan juga banyak orang dia bila beli zam-zam, dia interview saya. Dia kata, Ustaz, saya beli zam-zam kat sekian-sekian tempat, agak-agak air tu campur tak? Tak ada kerja, beli kat sana, tanya kat saya, kan? Patutnya pergilah tanya dengan orang yang jual tu. Jadi kebetulan pula tuan-tuan, lepas pada tu orang pula, dia orang ni engineer, dia ni pun tak ada kerja, pergi bawa air zam-zam je kerja dia. Dia engineer, dia bawa air zam-zam masuk Malaysia. Dia bawa masuk je, tapi tak tahu apa benda, dan memang simpan kat store je. Memang itulah. Dia tak jual, dia tak buka kedai, tak jual, memang tak jual. Jadi kebetulan saya kenal dia dan dia offer pada saya. Saya kata tak apalah, saya bawakan. Kebetulan saya pergi kuliah, jadi boleh bantu orang siapa yang nak air zam-zam. Tapi kita tak proses lah tuan-tuan. Kita tak proses, kita jual 10 liter terus. Jadi dengan kotak-kotak sekali ada. Jadi siapa yang nak boleh maklum tuan, itu anytime, ya, available. Cuma hari ni saya tak sebab bawa, pasal tadi kelang kabut nak ke sini, takut punggah air zam-zam punya pasal, orang telefon banyak kali nanya, saya kata. Tapi tak ada masalah, nanti kalau siapa yang nak, just bagi tahu daripada mana, nanti saya akan adjust untuk datang ke sini, saya akan bagi, ya, anytime insyaAllah. Just kita nak sampaikan je tuan-tuan, benda pun ada. Dan ini saya confident, ni yakin memang fresh daripada Mekah, dan tak proses, tak ada campur, tak ada apa. Yang ini kalau tanya saya boleh jawab. Kalau orang lain punya tanya, jangan tanya. Itu, ya. Jadi insyaAllah, ya. Jadi saya ingat itulah saja untuk pertemuan kita hari ini, dan makluman-makluman saya lah. Dan yang terakhir, itu lama lagi lah, bulan 10 saya akan pergi haji, ya. Dan pergi haji tu saya pergi dengan package Gemilang, insyaAllah. Itu confirm, ya, pasal saya dah dihantar nama untuk muzakarah haji untuk pihak package Gemilang. Jadi kalau siapa-siapa yang nak ikut package Gemilang tu, package Gemilang ni saya ingat dia sama je level dia dengan Raiha, dengan Andalusia, dengan tabung haji. Di antara gergasi-gergasi lah, ya. No, Gemilang di Ampang. Di Ampang, ya. Dia kira package gergasi dan tuan, agensi-agensi gergasi ni semua 800 ke atas dia punya peserta. Jadi insyaAllah saya akan bersama-sama dengan diorang, confirm nanti, ya, sebab saya dihantar untuk muzakarah haji di Langkawi, ya. Untuk saya confirm tak pergi dengan tabung haji lah, pasal saya ni pembimbing haji bawah tabung haji. Jadi bila saya tak dipanggil muzakarah haji dengan tabung haji, berarti saya tak pergi dengan tabung haji tu. Itu confirm dah tu. Jadi bila tu, biasalah tuan-tuan, kita teringin nak ke Mekah. Jadi siapa yang menyemput, kita pergilah. Jadi confirm, InsyaAllah saya akan pergi dengan Gemilang. Jadi kalau siapa yang nak ikut dengan saya sekali, memang saya ada dalam package tu, ya, dalam Gemilang Travel. Kita akan pergi sama-sama tahun ni, ya. Dengan syarat tuan-tuan pun pergilah. Kalau tuan-tuan tak pergi, apa hal pula, ya? Macam itulah, ya, InsyaAllah, ya. Jadi ni dengan package semua ni, package, ya. Jadi, ya, no. Umrah saya sendiri, umrah sendiri. Haji ni pakai ada license, dia pakai license. Saya tak boleh buat sendiri. Jadi haji ni saya invited dengan Gemilang. So nak bagi tahu memang saya pergilah. Itu saja. Harga package dia, harga package pun saya tak betul, tapi yang lepas saya ingat 20 lebih something. Sama, dia harga package ni sama sebenarnya, ya. Harga package ni starting dia sama, cuma beza dia kadang-kadang bilik berdua, bilik bertiga dia ada beza harga. Tapi dari segi package, dia starting kalau package biasanya 20 lebih, ya. Tak ada yang bagi 16. Kalau 16 tu mungkin satu katil je 16. Lagi 100 katil semua 20 juga. Standard lah tu. Orang berniaga tuan-tuan kan. Itu biasalah, ya. Wallahualam. Ada apa-apa lain tuan-tuan, boleh jumpa saya lah, boleh telefon saya. Pasal jam pun dah 7 suku. Tuan-tuan pun dah tengok benda. Agak-agak kita teka lah menu hari ni, ya. Saya teka mi soto hari ni saja. Salah, ya. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.